Itu dia, sedikit Okey. sedutan daripada dokumentari khas Pejuang Mata Pena yang mana akan disiarkan pada 31 Ya. Ogos ini pada jam 2 petang selama 30 minit. Saya kira ini cukup penting untuk kita tahu sebenarnya kerana apa? Kalau dulu perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya bermula daripada penulisan. Gaya penulisan seorang penulis itu yang menyelitkan, menyuntik semangat kemerdekaan, semangat kenegaraan dan akhirnya perjuangan itu ditafsirkan melalui perjuangan secara fizikal dan akhirnya kita mendapat kemerdekaan. Ya. Jadi untuk kita memahami lebih lanjut mengenai dokumentari khas ini, kita bersama dengan 3 tetamu yang cukup istimewa di studio. Saya kenalkan, kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Anwar Ridwan, Sastrawan Negara Malaysia ke-10. Di sebelahnya, Tuan Faizal Hilmi Yusof, Pengarah Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat PNM. Dan juga kita bersama dengan Tuan Wan Nur Azri Wan Mohtar, penulisnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar ketiga-tiganya, sihat? Alhamdulillah. Ya, sihat. Alhamdulillah. Okeylah, kita mulakan dengan Datuk dahululah. Pandangan terhadap signifikan kandungan berkaitan dengan penulisan terhadap penerbitan dokumentari. Adakah kandungan ini mampu mendidik khalayak penonton dalam erti kemerdekaan kita pada kali ini, Datuk? Baik, terima kasih. Dokumentari adalah satu genre dalam perbitan, ya, terutamanya perbitan digital, dan ia mengandungi ciri-ciri ataupun prinsip-prinsip yang menyebarkan pengetahuan yang diolah dengan teknik-teknik yang tertentu, dan dalam konteks tema kemerdekaan atau sebagainya biasanya akan diselitkan dengan latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh kemerdekaan, ya, apakah buku-buku yang penting yang berkaitan dengan kemerdekaan dan sebagainya, ya. Dan apabila penonton melihat suatu dokumentari, maka mereka melihat suatu hasil karya seni yang memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada mereka, dan ini adalah saya kira satu bidang perbitan yang sangat berpengaruh untuk memberikan informasi kepada penonton khalayak yang menonton sesuatu dokumentari itu. Saya. Kita nak beralih kepada PNM sebab kita nak mengetahui jugalah sebenarnya peranan PNM di dalam menyalurkan lagi maklumat dan juga mengenai dokumentari ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Negara Malaysia merupakan sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengumpulkan segala khazanah kebitaraan ataupun intelektual yang dimiliki bangsa dan negara ini. Dan ia tidak tercakup pada satu aspek semata-mata, bahkan ia sangat meluas dan mewakili akal budi dan fikrah bangsa yang mendiami alam Melayu sini. Dan sebelum kita berkongsi jauh tentang peranan, kami juga di Perpustakaan Negara, bukan saja dalam bentuk buku yang kami sediakan, ada pelbagai bentuk lain, termasuk majalah, e-buku juga. Dan kami ada portal khusus sebenarnya, U-Pustaka, yang mengumpulkan banyak inisiatif digital. Di dalamnya bukan saja rakyat Malaysia yang dapat akses daripada segala kandungan, termasuk pangkalan data dan sebagainya, malah pelbagai perkara boleh didapati daripada portal U-Pustaka yang telah dibangunkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, untuk Cik Wan Nur Azri sendiri sebagai penulis buku, gaya penulisan diangkat sebagai tema dalam dokumentari pada kali ini. Adakah gaya penulisan pasca kemerdekaan itu dilihat ada transformasinya selepas kemerdekaan berlaku? Ya, terima kasih. Sudah tentu sebab zaman dah berubah. Pada zaman kalau sebelum kemerdekaan itu, perjuangan itu masih ke arah membebaskan negara daripada penjajah. Jadi yang selepas itu adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu kan. Jadi dan itu tempoh yang lama, dah beberapa dekad dah sampai ke sekarang ini, dan dah melalui pelbagai generasi, dan setiap generasi akan melalui konflik yang berbeza, perjuangan yang berbeza, yang memerlukan pendekatan yang berbeza dari segi aspek penulisan. Jadi saya rasa untuk sebuah dokumentari yang begini, yang penting dalam konteks menceritakan dari pandangan langsung daripada penulis, sebab selalunya teks ataupun penulisan ini adalah benda yang terkongkong pada buku saja, tapi melalui sebuah dokumentari kita sikit sebanyak dapat melihat pandangan sastrawan yang berpengalaman macam Datuk Anwar,
berkongsi pandangan mereka tentang apa erti kemerdekaan melalui penulisannya. Ya. Datuk Doktor, untuk kalau kita lihat pada dokumentari kali ini, apa yang diangkat ialah mengenai isu penulisan itu, perjuangan penulisan itu. Jadi bagaimana sebenarnya isu yang diangkat ini begitu relevan dan juga dekat di hati pada waktu ini? Ya, penulisan tentang tema perjuangan kemerdekaan ini itu sudah lama ya, sejak kurun yang ke 17, 18. Ya. Tapi kalau kita ambil konteks yang moden, melalui penerbitan buku-buku seperti novel, ya, novel ataupun cerpen, novel Pak Sako seperti umpamanya Putera Gunung Tahan, ataupun cerpen Christmas, Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan, ya, atau novel Usman Awang, Tulang-Tulang Bercarakan, ya. Penerbitan ini disampai kepada masyarakat dalam bandar, luar bandar dan dibaca. Ini berbeza dengan kempen-kempen politik untuk memperjuangkan kemerdekaan yang hanya dapat ditonton oleh yang menghadiri kempen tersebut. Ya. Tetapi buku dan akhbar yang menyiarkan cerpen-cerpen ini sampai kepada masyarakat. Jadi semangat ini yang nak disampaikan oleh pengarang supaya masyarakat pada masa itu, tahun akhir 40-an, awal 50-an, menyedari bahawa kita sedang bergerak bersama untuk mencapai kemerdekaan. Jadi ini saya kira satu perjuangan yang penting oleh para pengarang pada masa itu, ya, untuk menumbuhkan semangat berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Dan kalau kita lihat sebelum kemerdekaan sehingga kita mencapai kemerdekaan dan selepas itu kita mengisi kemerdekaan kita, gaya penulisan setiap penulis pada zaman itu, contohnya pada 1930-an, ada Ahmad Mustamam, wujudnya surat khabar, contohnya Suara Rakyat, Warta Malaya, Utusan Malaysia wujud pada tahun 1939, semua itu berbeza. Ketika itu dia menyuntik semangat kemerdekaan. Dan juga penulisan ini ditafsirkan melalui penerbitan buku. Penulis yang lama akhirnya pada zaman ini mewujudkan satu buku, pandangan mata mereka sendiri menerusi perjuangan kemerdekaan. Peranan PNM sendiri untuk polkan penulisan-penulisan sebegini supaya ia menjadi satu wadah dan boleh diketengahkan kepada generasi muda. Kerana orang kita sekarang, sedih saya nak cakap, tapi dia susah untuk membaca buku secara fizikal. Baik, itu saya sebutkan tadi, kita membangunkan inisiatif digital untuk lebih kepada penyampaian secara menyeluruh. Tetapi perlu kita ingat, kita kena melihat sejarah dalam konteks penulisan. Jadi penulisan pertama di alam Melayu ditemui pada 1521-1522 melalui surat menyurat Sultan Abu Hayat Ternate kepada Raja Louis Portugal. Itu bukti pertama menunjukkan tamadun dan penulisan kita telah dibuktikan melalui bukti bertulis yang disimpan di Lisbon sekarang. Okey. Jadi tradisi itu mencapai kemuncak pada era pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam. Pada 1640-an sekitar itu, Syekh Hamzah Al-Fansuri mula menulis kitab Siratul Mustaqim, disambung oleh Syamsuddin As-Sumatrani, oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Abdul Rauf Fansuri. Itu tradisi awal penulisan alam Melayu. Kita jangan kongkong persempadanan sebagai satu alat yang mengekang kita. Kita melihat secara keseluruhan alam Melayu. Maka tradisi itu berlanjut terus ke Fatani Darussalam contohnya. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani mula mengarang kitab-kitab yang mencerminkan identiti dan pola fikir masyarakat pada ketika itu. Jadi sudah ada satu pola kemerdekaan dalam mereka berfikir, mencerna sesuatu ilmu untuk dihadam oleh masyarakat pada ketika itu. Jadi kita tidak boleh menafikan yang itu tak relevan pada waktu itu. Sebenarnya itu sesuai, yang terbaik pada waktu itu, dan berlanjutan sehingga abad ke-19 dan ke-20, sebagaimana Tuan katakan tadi, Ahmad Bustaman dan sebagainya menulis. Dan di situ kita melihat bahawa kita kaitkan dengan kemerdekaan dalam pola fikir, dalam fikrah orang Melayu sendiri. Tunjukkan mereka telah bebas. Mereka boleh menulis apa sahaja, tetapi ada limitasi. Ada kekangan yang membatasi mereka, di mana sebagaimana dalam dokumentari nanti ada saya sebutkan tentang adab. Adab itu sesuatu yang penting yang membentengi diri kita daripada menjadi ekstrim, keterlaluan. Walaupun kita nak menzahirkan sesuatu idea, tapi kita ada kekangan dan limitasi yang
menunjukkan identiti diri kita. Ya. Siapa kita si penulis. Betul. Kerana apa yang kita tulis adalah jelmaan daripada diri kita. Itu secara ringkas. Ya. Saya nak bertanya juga kepada Tuan Wan Ya. mengenai dokumentari ini. Apa sebenarnya yang ingin diangkat? Apa yang ingin ditunjukkan kalau kita nak mewakili generasi muda? Kerana kalau kita melihat generasi muda kini, kita tidak boleh salahkan mereka kalau mereka tidak memahami perjuangan yang lalu. Kerana mereka lahir dunia ni, Malaysia ni memang dah aman dan juga tenteram. Jadi bagaimana sebenarnya daripada dokumentari ini kita boleh menunjukkan kepada bahawa anak-anak muda juga sebenarnya faham erti kemerdekaan ini? Ya, bagi saya salah satu benda yang saya nak tunjuk juga dalam dokumentari ini adalah bahawa konsep kemerdekaan itu bukan hanya terbatas kepada satu peristiwa sejarah saja ataupun satu tempoh waktu saja, bahawa kemerdekaan itu berlaku pada banyak peringkat dan dia sentiasa berterusan. Ya. Kemerdekaan untuk berfikir, kemerdekaan untuk melontarkan suara, kemerdekaan untuk mewakili komuniti masing-masing dan memperjuangkan komuniti masing-masing tanpa perlu ada rasa takut, rasa dikongkong dalam segala cara, sama ada secara fizikal atau melalui pemikiran. Jadi itu adalah erti kemerdekaan yang setiap komuniti, setiap individu harus sentiasa mencari dan terokai benda itu cara berterusan. Dan bukannya terkongkong dengan apa yang telah ditetapkan saja dalam sejarah. Bahawa kemerdekaan itu adalah proses dalam diri sebenarnya. Dalam diri, dan setiap generasi perlu mencari erti kemerdekaan untuk generasinya yang tersendiri tanpa menyimpang jauh lah kan daripada apa yang sudah ada kita warisi pada generasi terdahulu. Okey Datuk, situasi yang kita hadapi sekarang adalah trend rancangan hiburan ini memang menjadi pilihan utama dengar ataupun penonton di kaca TV lah. Trend-trend rancangan ilmiah ini dia sedikit terkebelakang. Jadi apakah pandangan Datuk, adakah trend begini, genre sebegini mampu untuk menembusi situasi situasi kegemaran kita terhadap hiburan? Baik, kita berhadapan dengan apa yang diistilahkan sebagai digital native. Ya, generasi muda yang lahir saya sudah memang berada di dunia digital, komputer dan sebagainya, dan mereka terbiasa dengan apa yang disebut sebagai second screen ataupun handphone di tangan mereka kan, jadi satu yang lumrah ya. Dan cara mereka melihat sesuatu, menghayati sesuatu sudah berbeza dengan zaman saya. Ya, kata saya lahir pada BC. Before computer lah. BC. Before computer. Generasi muda ini lahir AD lah, after digital. Jadi saya kira bagaimana pihak-pihak yang tertentu ya manfaatkan teknologi ini atau peranti ini untuk memasukkan program-program ataupun event-event ataupun apa juga acara yang dapat memenuhi selera dan juga kehendak ataupun sudut pandang generasi muda ini. Ya, Perpustakaan Negara sudah banyak mendigitalkan ya pelbagai bidang ya yang saya kira sudah boleh diakses oleh generasi muda ini, dan saya kira tanggungjawab juga ya, tanggungjawab pihak-pihak tertentu, agensi-agensi yang berbeza, yang berlainan, tapi ada keprihatinan terhadap masa depan generasi muda ini supaya mereka boleh mendapat informasi dan juga ilmu pengetahuan ya, tetapi dalam kaedah ataupun pendekatan yang berbeza kerana mereka adalah digital native yang sudah terbiasa dengan teknologi masa kini. Jadi saya kira ini perlu diberikan perhatian. Jadi kepada para penonton yang ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana perjuangan penulis-penulis ini bagi menaikkan lagi semangat patriotisme ketika dulu, anda boleh terus saja menonton TV1 pada 31 Ogos ini tepat jam 2 petang. Dokumentari khas Pejuang Mata Pena. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu. Kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Anwar Ridwan, Sastrawan Negara Malaysia ke-10, Tuan Faizal Hilmi Yusof, Pengarah Perkhidmatan Rujukan dan Maklumat PNM, dan juga Tuan Wan Nur Azri Wan Mokhtar, seorang penulis. Terima kasih banyak. Sama.